terpesona. Cuti-cuti Malaysia. Melayang serindit di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, izin dan rahmatnya dapat bersama-sama kita meraihkan Majlis Pelancaran Dasar Pelancongan Negara DPN 2020-2030 yang diadakan secara maya pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia untuk memberi ucapan alu-aluan dan menceritakan serba sedikit tentang DPN 2020-2030. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Pertama sekali, marilah kita menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama menjayakan Majlis Pelancaran Dasar Pelancongan Negara iaitu DPN 2020 hingga 2030 secara dalam talian pada hari yang penuh bersejarah ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri kita, kerana sudi melancarkan Dasar Pelancongan Negara DPN 2020 hingga 2030. Meraihkan hari ini membuatkan saya terpanggil untuk mengimbau pahit getir yang telah kita sama-sama lalui. Bermula pada awal Januari yang lalu, siapa sangka sedang kita merencanakan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020, dunia diuji dengan penularan wabak pandemik COVID-19 yang telah merubah hampir seluruh perancangan sektor pelancongan kita. Budaya norma baru yang kita praktikkan dalam kehidupan seharian di bawah PKPP ini merupakan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam imajinasi kita. COVID-19 ini banyak mengajar kita perkara baharu yang tidak pernah kita alami sehingga pada akhirnya urusan dalam talian atau online serta alam maya kian serasi dalam kehidupan seharian kita. Industri pelancongan berorientasikan perkhidmatan dan melibatkan mobiliti manusia antara sektor ekonomi yang paling terjejas teruk semasa pandemik COVID-19.
Sektor ini juga memerlukan tempoh pemulihan yang lebih lama berbanding sektor lain. Rantaian aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan industri pelancongan seperti penginapan, pengangkutan, membeli belah, makanan dan minuman dan penganjuran acara-acara perlu disesuaikan secara proaktif dan inovatif bagi memastikan kelestariannya. Anggaran kerugian industri pelancongan negara pada tahun ini dijangka melebihi 100 bilion ringgit. Satu angka yang cukup besar dengan impak negatif merentasi semua penggiat industri, majikan dan pekerja industri pelancongan, baik yang berskala kecil maupun yang besar. Puan-puan dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kemeriahan industri pelancongan dirancangkan dengan kepelbagaian produk-produk baharu, hasil kreativiti penggiat industri negara yang tidak mahu ketinggalan untuk turut serta dalam menjadikan Malaysia sebagai salah satu destinasi pelancongan pilihan utama bertaraf dunia. Usaha-usaha ini telah disambut baik oleh kerajaan melalui pemberian pelbagai insentif dan bantuan sokongan. Tidak keterlaluan jika saya katakan di sini bahawa kita boleh berbangga dengan pelbagai penghargaan dan anugerah di peringkat antarabangsa yang kita telah terima sebelum ini. Pada tahun 2019, Malaysia telah menerima anugerah nombor ataupun number one world's best healthcare daripada International Living, dan Kuala Lumpur telah dinobatkan sebagai top 10 world's most visited cities daripada Euromonitor. Kita juga berbesar hati dengan kejayaan mengekalkan pencapaian sebagai pemegang rekod anugerah number one world's top Muslim friendly destination berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2019 daripada Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index. Benarlah seperti kata pepatah, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Tanpa komitmen yang berterusan daripada semua pihak, tidak mungkin industri pelancongan negara mampu mencapai kejayaan-kejayaan yang memberangsangkan. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu MOTAC sentiasa berusaha membugarkan semula industri pelancongan negara. Selama kira-kira 9 bulan saya mengemudi kementerian ini, saya kagum dengan komitmen rakan-rakan di Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang tidak pernah jemu berusaha untuk merangka dan melaksanakan pendekatan-pendekatan terbaik dengan harapan dapat membantu memberikan sinar baharu kepada hala tuju dan kelestarian industri pelancongan negara. Penubuhan Tourism Recovery Act Council atau TRAC pada bulan Februari 2020 merupakan antara inisiatif MOTAC dalam menyediakan medium perantara yang efektif di antara kerajaan dengan penggiat industri bagi mendapatkan pandangan serta maklum balas terhadap usaha-usaha yang dijalankan. Kerjasama strategik seperti ini tidak hanya terhenti di situ, malah turut dipergiat secara agresif melalui semua platform yang ada di pelbagai peringkat. Ini dapat dilihat melalui insentif atau pakej rangsangan yang disediakan oleh kerajaan bagi merangsang ekonomi negara yang turut melibatkan sektor pelancongan seperti Prihatin PKS tambahan, Penjana dan yang terkini Belanjawan 2021. Di bawah Penjana, sejumlah ringgit Malaysia 1 bilion telah disediakan bagi kemudahan pembiayaan pelancongan Penjana untuk membiayai inisiatif transformasi oleh PKS di sektor pelancongan. Insentif-insentif yang lain seperti pengecualian cukai pelancongan sepenuhnya
bagi tempoh mulai 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021, pelanjutan pengecualian cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan penginapan mulai 1 September 2020 hingga 30 Jun 2021 dan pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 merupakan hasil kerjasama strategik kerajaan bersama penggiat industri. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, saya difahamkan sepanjang proses penggubalan dasar sebanyak 40 sesi libat urus dengan penyertaan melebihi 1,100 orang telah dijalankan mencakupi semua pihak berkepentingan termasuklah kementerian, agensi kerajaan, kerajaan negeri, penggiat industri, badan bukan kerajaan dan pihak swasta. Matlamatnya hanya satu, iaitu untuk menjamin kelangsungan industri pelancongan negara melalui pengukuhan daya saing, pembangunan sektor pelancongan secara lestari dan inklusif, serta kesediaan mendepani sebarang situasi ketidaktentuan pada masa akan datang. Melalui dasar ini, tumpuan akan diberikan kepada pelancongan lestari dan peningkatan pendapatan pelancongan yang merupakan indikator terpenting dalam memberi impak kepada ekonomi negara. Dalam hal ini, kita memilih untuk mengutamakan kualiti berbanding kuantiti atau dalam istilah yang lebih mudah adalah kepada quality tourist atau high yield tourist. Selain itu, kita juga berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi eko pelancongan pilihan dunia berdasarkan tarikan semula jadi yang ada di Malaysia. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, akhir kata, marilah kita bersatu hati menggerakkan dasar pelancongan negara 2020 hingga 2030 ke arah memartabatkan industri pelancongan negara terunggul di seantero dunia. Ayuh, kita nantikan suatu permulaan baharu yang lebih positif bagi industri pelancongan negara pada tahun 2021. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengar amanat dan ucapan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas ucapan yang sedikit sebanyak telah memberi gambaran kepada kita semua akan tujuan dan matlamat dasar pelancongan negara 2020-2030. Tidak lengkap rasanya majlis pada hari ini tanpa amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita kasihi. Oleh itu, majlis amat berbesar hati menjemput Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Yang Berbahagia Datuk Dr. Nur Zari bin Hamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, para penggiat industri pelancongan negara yang saya hormati, serta seluruh tenaga kerja Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang saya kasihi. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat sentiasa. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama menjayakan Majlis Pelancaran Dasar Pelancongan Negara iaitu DPN 2020-2030 pada hari ini. Kita semua sedia maklum
bahawa industri pelancongan merupakan antara penyumbang penting kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2019, industri pelancongan telah merekodkan sumbangan 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK dengan nilai 240.2 bilion ringgit. Manakala guna tenaga dalam industri pelancongan mencatatkan 3.6 juta orang yang menyumbang 23.6% kepada keseluruhan guna tenaga. Ini bermakna bagi setiap 4 pekerjaan di Malaysia, 1 daripadanya adalah berkaitan dengan industri pelancongan. Di samping itu, bagi tahun 2019 juga, perbelanjaan pelancong asing telah meningkat sebanyak 2.4% kepada 86.1 bilion ringgit dengan ketibaan pelancong sebanyak 26.1 juta orang. Manakala perbelanjaan pelancongan domestik pula telah menyumbang sebanyak 103.2 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 11.5%. Atas kejayaan ini dan rekod perkembangan positif dari setahun ke setahun yang memberangsangkan, kerajaan seterusnya committed untuk melakar satu lagi sejarah dalam industri pelancongan negara apabila kita telah merancang untuk melancarkan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 pada awal tahun ini. Walaupun kita hanya mampu merancang, Allah Subhanahu wa taala jualah penentu segala-galanya. Ternyata kita amat terkesan dengan penularan wabak COVID-19 pada tahun ini dan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan industri pelancongan seperti penginapan, pengangkutan, membeli belah, makanan dan minuman dan penganjuran acara-acara terpaksa berhadapan dengan saat-saat yang paling menyulitkan. Saya turut dimaklumkan bahawa jumlah anggaran kerugian industri pelancongan negara pada tahun ini adalah melebihi 100 bilion ringgit. Dalam hal ini, kerajaan sentiasa peka dan prihatin dengan cabaran besar yang dihadapi oleh sahabat-sahabat penggiat industri, majikan, pekerja industri pelancongan. Kita faham pelaksanaan beberapa peringkat Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan wabak COVID-19 telah memberikan impak yang besar kepada industri pelancongan negara. Malah United Nations World Tourism Organization UNWTO meramalkan bahawa pemulihan sektor pelancongan global dijangka akan mengambil masa selama 2 hingga 4 tahun. Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 turut memaklumkan bahawa kita memerlukan sekurang-kurangnya 4 tahun untuk memulihkan semula industri ini. Ini adalah tempoh yang agak panjang dan pastinya memberikan cabaran yang besar kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam industri pelancongan negara. Namun begitu, saya percaya bahawa di sebalik usaha menamatkan wabak COVID-19 ini, peluang masih terbuka untuk kita memperbaiki kelemahan yang ada melalui peningkatan kualiti perkhidmatan serta mutu penyampaian kita. Usaha mengoptimumkan penggunaan teknologi yang canggih dan fleksibel seperti penggunaan konferensi video dan transaksi tanpa sentuhan membolehkan kita membudayakan norma baru tanpa menjejaskan potensi industri pelancongan. Saya percaya di peringkat awal ini, kita boleh menjana semula industri pelancongan negara semula dengan merancakkan aktiviti pelancongan domestik. Sementara sempadan masih ditutup
dan mengembalikan keyakinan rakyat untuk melancong di dalam negara. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan sedar bahawa negara memerlukan hala tuju yang dinamik dan strategik dalam memulihkan semula industri pelancongan ini. Malah saya yakin melalui dasar pelancongan negara DPN 2020-2030 yang digagaskan Kerajaan Perikatan Nasional ini, kita mampu menjamin kelangsungan industri pelancongan negara serta menjadikan Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan terpilih di peringkat global. Ini akan dicapai melalui pendekatan utama yang merangkumi pengukuhan daya saing, pembangunan sektor pelancongan secara lestari dan inklusif, serta kesediaan mengharungi bencana pada masa akan datang. Dasar ini akan dilaksanakan menerusi 6 teras strategi utama, iaitu transformasi tadbir urus, mewujudkan zon pelaburan pelancongan yang inklusif, mempergiatkan digitalisasi pelancongan, memperkayakan pengalaman dan kepuasan pelancong, memperkukuhkan komitmen terhadap pelancongan lestari dan meningkatkan kapasiti modal insan dalam semua subsektor pelancongan. Sehubungan itu, pembangunan industri pelancongan yang berasaskan teknologi digital adalah penting untuk memastikan objektif dasar ini dapat dicapai. Tambahan pula, kemajuan teknologi juga dapat mengukuhkan jaringan antara industri serta membuka jalan bagi subsektor inovatif baru dalam industri pelancongan yang akan mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan. Dengan ini, pelaburan pelancongan yang berpusatkan teknologi adalah digalakkan. Melalui DPN ini, Malaysia akan mewujudkan zon pelaburan untuk projek pelancongan atau Special Tourism Investment Zone bagi meningkatkan kerjasama awam swasta serta menarik lebih ramai pelabur tempatan dan antarabangsa. Di samping itu, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, adalah penting untuk kita mengimbangi pembangunan serta pemeliharaan dan pemuliharaan khazanah negara, termasuklah alam sekitar, budaya dan warisan. Matlamat kita adalah untuk menjenamakan Malaysia sebagai top of the mind ecotourism destinations of the world. Saya juga yakin kelestarian sumber boleh memacu pertumbuhan ekonomi baru di samping mewujudkan peluang pekerjaan. Selain menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memastikan pembangunan produk pelancongan sentiasa mampan, berdaya saing dan inklusif seperti yang dinyatakan dalam DPN, usaha ini juga adalah selaras dengan komitmen Malaysia terhadap Agenda 2030 dan 17 matlamat pembangunan lestari atau Sustainable Development Goals di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, ingin saya tekankan bahawa dasar pelancongan negara 2020-2030 ini adalah dasar kita bersama. Saya berharap agar usaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dalam melaksanakan ke-6 strategi yang terkandung dalam dasar ini akan mendapat sokongan padu dan kerjasama penuh daripada semua pihak, terutamanya penggiat industri, badan bukan kerajaan, pihak swasta dan pemegang taruh berkaitan. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Sungai Muar Permata Diraja, kunang-kunang singgah menari, cekalkan hati, gandakan usaha, industri pelancongan kekal lestari. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan
Pelancaran Dasar Pelancongan Negara DPN 2020-2030. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas ucapan perasmian beliau sebentar tadi. Dan saya pasti ramai yang tidak lekang dari skrin kerana fokus mendengar amanat daripada Perdana Menteri yang kita kasihi. Semoga segala hasrat dan amanat yang disampaikan akan didokong penuh oleh semua penggubal polisi dan penggiat industri, sekaligus memantapkan lagi industri pelancongan negara di persada antarabangsa. Seterusnya, bagi melengkapkan majlis pelancaran hari ini, mari kita sama-sama saksikan tayangan montaj video Dasar Pelancongan Negara 2020-2030. Dipersilakan. Travel and tourism continues to grow as one of the leading socio-economic sectors in the world today. The tourism sector in Malaysia has flourished massively over the years. In Malaysia, tourists experience a bubbling, bustling melting pot of races and religions, gastronomical paradise and hundreds of colourful festivals. Malaysia is moving towards regaining tourism competitiveness by increasing revenue, securing partnerships and investments, and empowering local communities and ensuring the sustainability and resilience of the industry. With stiff competition amidst leading revenue-generating markets, the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia has formulated the National Tourism Policy 2020-2015. The strategic direction under the National Tourism Policy is to transform the Malaysian tourism industry by harnessing public-private partnership, embracing digitalization to drive innovation, and enhancing competitiveness towards sustainable and inclusive development in line with the United Nations Sustainable Development Goals. The strategic direction will be supported by 6 main thrusts. Transform the governance capacity of tourism-related agencies in Malaysia to create a synergistic dynamism and harness their tourism core skills. Create special tourism investment zones to drive the development of high-value and innovative tourism products and services in response to growing market sophistication. Embark on a comprehensive digitalization journey to transform Malaysia's tourism industry towards smart tourism in the face of opportunities and challenges ushered in by the Industrial Revolution 4.0. Enhance demand sophistication through targeted marketing, shortening the supply chain, and improving tourist destinations to appeal to high-value tourists and tourist spending. Align the National Tourism Policy towards the United Nations Sustainable Development Goals by reinforcing the role of tourism as a catalyst for economic development in a sustainable, responsible, and inclusive manner. Deliver a reputable service culture nurtured by human capital development that cascades seamlessly from the macro level to the destination level. The National Tourism Policy provides a well-defined strategic direction that sets the target for consolidating Malaysia's position as the global top 10 tourism destination. The Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia aims to transform Malaysia's tourism industry to ensure its competitiveness, inclusiveness and sustainability. Let us move together to ensure tourism benefits all. Alhamdulillah
Alhamdulillah kita telah berada di penghujung majlis. Akhir kata bagi pihak yang berhormat Menteri, Ketua Setiausaha dan seluruh warga Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih di atas kesudian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan Dasar Pelancongan Negara 2020-2030. Juga ribuan terima kasih kepada semua yang telah menonton siaran live FB Motek dan memberikan sokongan serta kerjasama bagi menjayakan majlis pada hari ini. Meminjam amanat daripada yang berbahagia Datuk Dr. KSU sebentar tadi, sama-sama kita nantikan sesuatu yang bermanfaat dan menarik pada Januari 2021. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah Majlis Pelancaran Dasar Pelancongan Negara 2020-2030 atau DPN 2020-2030 yang berlangsung secara dalam talian sebentar tadi. Bagi pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas kesudian merasmikan DPN pada pagi ini. Dalam mendepani ketidaktentuan keadaan semasa, saya pasti ramai yang tertanya-tanya apa lagi yang boleh kita terokai. Apa lagi inovasi baru, idea dan pandangan kreatif yang boleh kita garap dan adaptasikan dalam norma baru kini bagi pembangunan industri pelancongan negara. Sama-sama kita nantikan sesuatu yang bermanfaat dan istimewa khas buat anda semua sebagai laluan perjalanan industri pelancongan negara tahun 2021 hingga 2030. Sekian, terima kasih.